So malam tu memang Angah tidur dalam pukul 12 macam tu. Bila Angah baring saja, hai, Assalamualaikum. Sambung lagi dengan Angah dari Angah Story. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat, sejahtera di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Okey, hari ini sebenarnya ada dua kisah yang terjadi pada diri Angah sendiri. Kisah ni memang kisah seram lah. Kita hari ni kita nak borak-borak santai saja, tapi borak-borak kali ni kita borak-borak berkenaan dengan kisah seram yang Angah alami sendiri. Okey, seperti yang ditajuk kita pada hari ini, sebenarnya Angah nak ceritakan dua kisah seram yang berlaku atau dua kisah di mana Angah telah mengalami kejadian dihempap sesuatu. Tapi kejadian ni memang Angah alami sendiri. Angah rasa memang sangat-sangat takut lah masa tu. Sebenarnya Angah ni tidak mempunyai sebarang kelebihan berbanding dengan ada orang tu yang boleh melihat ataupun mempunyai sixth sense yang katanya hijabnya terbuka dan dia diberikan kelebihan untuk melihat makhluk-makhluk gaib ni. Tapi Angah tak ada kelebihan tu. Cumanya Angah mungkin adalah dapat merasakan kehadiran entiti-entiti ni secara kelibat atau macam itu sajalah. Tak lebih daripada itu. Mungkin ramai orang yang dalam keadaan macam itu juga boleh merasakan kehadiran. Kadang-kadang bila kita pergi ke satu tempat tu kan, ataupun pergi ke satu kawasan di dalam hutan ke dan sebagainya, kita merasakan kehadiran entiti. Kadang-kadang bulu roma kita meremang, bulu tengkuk kita meremang, bulu roma kita naik semua kan. Kita rasa seram, sejuk, ataupun ada angin sejuk, ada angin panas, macam itu. Itu adalah menunjukkan bahawa memang ada kehadiran entiti dekat situ. Angah tak nafikan kat mana-mana saja di dunia ni ataupun di kawasan mana pun sekalipun memang ada entiti-entiti. Cumanya kita ni tidak dibukakan sebarang hijab pun untuk melihat entiti-entiti itu. Jadi malam ini sebenarnya Angah ada dua kisah. Dua kisah di mana Angah telah mengalami diri Angah ni ataupun tubuh Angah dihempap sesuatu. So kisah yang pertama ni berlaku memang agak lama dah. Kita tu usia masih lagi dalam, tak salah dalam akhir belasan tahun lah macam itu. Masa tu berada di rumah. Di rumah ni rumah Angah yang bersama dengan ahli keluarga lah, ada dengan ibu bapa kat situ. Seingat Angah, rumah ni mempunyai 3 bilik. Yang bilik tengah ni biasanya abang Angah yang pakai, itu Along lah. Tapi pada masa itu Along ni belajar. Dia telah melanjutkan pelajaran ke satu pusat pengajian awam. Jadi bilik tengah ni kosong. Bilik yang satu lagi dikongsi oleh dua orang adik Angah lah, yang nombor 3 dan nombor 4. Untuk tidak menjadikan bilik itu terlalu padat, jadi Angah pun ambil kesempatan, tak ada Along kat situ, Angah tidur di bilik tengah seorang-seorang. Bilik tengah ni dia mempunyai bilik air. Jadi dia ada katil besar, satu katil queen, tak salah Angah masa tu, katil queen dan bilik air. Jadi bilik ni pun memang boleh tahan lah, taklah besar sangat. Dia besar, rumah ni rumah kos dan rendah, jadi bilik ni pun tak besar sangat. Jadi ada muat katil queen. So malam tu seingat Angah, memang hari tu memang Angah agak penat lah. Memang agak penat bila balik daripada sekolah masa tu, memang agak penat. So malam tu Angah tidur dalam lebih kurang pukul 12. Jadi kejadian ni dia bukan kita expect tu akan berlaku. Awalnya pada kisah yang pertama ni Angah tak expect langsung dia berlaku. So malam tu memang Angah tidur dalam pukul 12 macam tu. Bila Angah baring saja, Angah telah terlelap, terus terlelap. Bila baring seletak kepala saja, terus terlelap. Tapi benda ni berlaku tidak berapa lama bila kita dah terlelap tu. Dia sebab dia dalam keadaan kita sedar dan tak sedar tau. Dia dikatakan dalam unconscious mind masa tu. Bila Angah lelap saja, Angah tidur saja, lelap, ingat dalam lebih kurang dalam tak sampai 10 minit dah.
dia datang. Dia bila dia datang tu sebenarnya mata kita dah tutup, dalam keadaan gelap, kita tak dapat tengok apa-apa. Dia datang terus macam satu angin tau. Kita akan dengar macam zus, macam zas. Terus kita merasakan ada benda yang menghempap kita. Masa tu Angah memang tak boleh buat apa-apa. Angah rasa macam macam mana nak gerakkan tangan. Masa tu memang kita cuba tau gerakkan tangan, gerakkan kaki, tapi memang rasa macam terikat. Tangan kita, kaki kita terikat. Dan masa itu Angah cubalah membaca ayat-ayat apa yang boleh Angah baca. Tapi untuk pengetahuan korang, pada masa kita kena hempap ni, kita punya pemikiran ni pun macam diikat juga. Kita punya pemikiran tak boleh nak berfungsi dengan baik. Maksud Angah, bila kita dalam keadaan macam itu, kita tak boleh nak mengingati tau. Apa yang boleh Angah baca masa tu adalah menyebut Allahu Akbar je. Dalam hatilah kita tak boleh. Mulut kita pun terkunci. Mulut kita tak boleh nak bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lama jugalah. Angah rasa benda ni berlaku lebih kurang dalam 10 minit macam itu. Perjalanan tu rasa macam terlalu lambat. Sebab Angah rasa macam dia terhempit Angah. Dia hempap Angah tu. Dia hempap tu, dia tekan tu. Dia tekan dada Angah macam dia sesak sangat. Bila kita rasa sesak ni, kita pun rasa macam nak mati ke aku kan, macam tu kan. Jadi kita pun nyebut dalam hati kita lah, menyebut Allahu Akbar. Kita nak sebut ayat kursi ke, nak baca ayat kursi ke, nak baca Al-Fatihah pun langsung tak boleh. So masa tu Angah nak minta tolong. Sebab dalam bilik tu Angah seorang aja. Jadi Angah nak bergerak pun rasa macam tak boleh. Memang tak boleh gerak. Nak tolong pada siapa pun tak boleh. Jadi apa yang buat memang baca, memang sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah rasanya lama juga. Masa tu memang Angah dah memang takut betul lah. Tapi memang tak nampak apa-apa lah. Sebab dalam keadaan gelap masa tu, mata pun tertutup, tak boleh buka. Mata nak cuba buka pun tak boleh. Sebab Angah cuba untuk buka. Sebab bila kata orang, kita dapat gerakkan tangan, kita dapat buka mata, benda tu hilang. Tapi dalam 10 minit tu memang tak boleh buat apa-apa. Mata kita tertutup tau. Mata kita terus tertutup masa tu. Tapi bila Angah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama-lama hilang benda tu. Dan sebenarnya kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa kita rasa kita dihempap. Tapi kita tak dapat merasakan apa yang sebenarnya hempap kita. Kita cuma merasakan bahawa dada kita ni sesak. Kita tak boleh nak, macam susah nak bernafas. Tapi kita tak dapat, macam kita ada orang hempap kita kan, hempap kita, dia rasa berat tau. Tapi kita tahu yang ada benda tu ada hempap kita, macam orang hempap kita kan, berat rasanya. Tapi yang ni kita rasa memang sesak, kita rasa macam kena hempap, tapi kita tak dapat rasakan benda tu ada dekat situ. Macam itu. Ini yang kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni memang Angah sendiri pun tak pernah ceritakan pada orang lain. Dan ni baru terbuka untuk cerita sebab Angah memikirkan bahawa perlu ada sedikit lah. Daripada sini pun nanti akan ada pengajaran dia. Okey? Kita lupakan kisah yang pertama tu. Bila kisah pertama tu dah habis, benda ni tak berlaku lagi. Tak berlaku lagi seingat lama dah. Lama betul. Sampai umur Angah dalam 20 lebih masa tu. Lama dah, dalam 4, 5, 6 tahun macam tu. Jadi Angah telah berpindah ke rumah baru setelah berkahwin. Masa inilah berlaku kat rumah baru. Kisah yang kedua ni agak menyeramkan sedikit. Sebab apa Angah cakap seram, pada malam itu, tak salah Angah, hari Jumaat tak salah, ataupun hari Khamis malam Jumaat, tapi tak tahulah, tak berapa ingat sangat. Kisah ni berlaku pada lebih kurang jam 12 macam tu juga. Macam itulah Angah tidur lebih kurang dalam 11 lebih, pukul 12 itu. Masa tu semua orang dah tidur tau, rumah Angah. Semua dah tidur, anak-anak dah tidur, orang rumah pun dah tidur. Keadaan rumah masa tu sunyi. Malam itu, tak salah Angah memang baru lepas tengok cerita hantu. Angah memang suka, kalau korang nak tahu, Angah memang suka sangat tengok cerita hantu. Memang peminat setia lah. Memang tak apa takut sangat lah. Angah ni bukan jenis penakut. Dan memang tengok seorang-seorang aja. So, tapi malam itu Angah terasa macam ada sesuatu yang sedikit lah, macam menimbulkan rasa gerun ataupun rasa seram.
Sebab bila lepas tengok cerita hantu tu kan dia macam teringat-ingat sikit kan. So dia menimbulkan sedikit rasa seram. Tapi biasanya Angah bila tengok cerita hantu tak ada masalah. Tapi kali ni bila lepas tengok cerita hantu tu, dia kita bila benda-benda yang kata tak nampak ni ada dekat kita, dia akan terasa tau. Dia terasa kehadiran dia. Jadi malam itu Angah terasa macam ada sesuatu. Tapi Angah buat relax je lah, tak ada apa-apa. So lepas selesai apa semua, tutup TV, tutup switch lampu semua, Angah masuk tidur. Malam ini memang ada terdengar lolongan anjing tau. Itu yang menambahkan keseraman. Dia macam mendayu-dayu tau, lolongan anjing tu. Jadi ini yang cakap memang sangat-sangat menyeramkan pada malam tu. So bila Angah masuk tidur, yalah rumah dekat sebelah kan. Jadi kita bila dah masuk tidur tak seram sangat. Tapi apa yang menjadikan Angah pelik pada malam itu, walaupun ada orang kat sebelah, tapi Angah merasakan memang macam ada sesuatu yang ingin datang tau. Tapi benda tu memang kita tak nampak benda-benda tu. Jadi tapi kita dapat rasa bahawa sesuatu akan datang. Sebab Angah bila benda ni terjadi pada malam itu, pada awalnya tu, Angah teringat pertama kali Angah kena hempap tu. Entah macam mana pemikiran Angah tu melayang terus pergi ke peristiwa yang pertama. Tapi peristiwa pertama tu kita tak berapa jelas macam mana dia datang. Tapi peristiwa kedua ni, bila Angah tidur saja, semua kita dah tutup lampu, gelap, memang gelap sangat lah. Angah dapat merasakan dia macam datang tu. Angin tu sangat-sangat kuat. Angah tutup mata je, Angah dapat merasakan tahu, badan Angah dah mula rasa keras, rasa macam seram sejuk masa tu. Tapi bila Angah tutup mata saya, tapi memang masa tu memang dah ada buat baca-baca lah sedikit. Tapi pada malam itu, lepas saja Angah tutup mata je, zas, dia bunyi tau. Dia macam bunyi kat telinga kita, zus, terus tak ke atas Angah. Bila ke atas Angah tu, seram sejuk. Angah pun dah rasa macam meremang bulu-rumah sekarang ni. Bila dah jadi macam itu, kita macam peristiwa yang pertama sama juga. Kita tak dapat buat apa-apa. Tapi benda ni tak berlaku lama sebab Angah dah macam dah bersedia tau. Benda tu akan jadi macam itu. Tapi Angah dah bersedia. So Angah bila dia masuk je, zas, dia hempap, Angah terus cuba gerakkan badan. Gerakkan. Dan masa tu memang boleh baca. Tak macam mana boleh baca tau. Angah baca Ayatul Kursi, Angah baca An-Nas, Al-Falaq, semua Angah dapat baca. Jadi bila Angah dah baca semua tu, dia lebih kurang dalam tak sampai 5 minit. Kali ni tak sampai 5 minit. Bila dah baca tu, Angah baca Allahu Akbar dalam hati. Dia tak boleh, mulut memang tak boleh bersuara lah. Memang ini peristiwa pertama dan kedua ni sama saja. Mulut tak boleh bersuara. Itu yang peliknya tau. Sebab Omar dekat sebelah, kita nak kejutkan dia, tangan tak boleh gerak, mulut pun tak boleh nak bersuara. Jadi kita tak ada suara pada masa itu. Jadi baca, dah sempat baca tu, Angah cuba buka mata. Dia boleh buka sikit-sikit tau, buka. Tapi yelah, benda gelap, kita tak nampak apa-apa tau. Kita tak nampak apa-apa. Jadi bila Angah dah baca tu, Angah cuba gerakkan badan, zas, tangan boleh gerak. Bila tangan boleh gerak, automatik dia terbuka. Dia macam ikatan tu terbuka tau. Jadi inilah dia kisah dia. Yang mana lepas Angah kena tu, yang kali kedua ni, ni pun Angah tak pernah ceritakan pada orang lain lah. Tak pernah ceritakan sebab Angah tak mahu ahli keluarga rasa macam bimbang atau takut. Dan Angah merasakan bahawa rumah Angah ni tak ada apa-apa sebenarnya. Cuma yalah, tak macam mana malam tu mungkin Angah mungkin ada disebabkan oleh cerita-cerita seram yang Angah tengok, ataupun pemikiran Angah ni terlalu memikirkan benda tu. Jadi malam itu dia jadi. Tapi memang seram guys, memang seram sangat. Sebab Angah ni memang, ialah kita ni orang yang tidak boleh ataupun tidak nampak atau tidak dibukakan hijab, yang memang tak biasa dengan benda-benda tu. Cumanya kita
ialah kali yang kedua ni kita dah bersedia. Apa yang berlaku, kita dah boleh counterkan benda tu. Angah tak nafikan memang dua-dua berlaku pada masa ketika kita ni badan kita terlalu penat. Dan kita mungkin tak bersedia dari segi rohaniah kita, tak bersedia. Fizikal kita lemah, kita punya dalam pun tidak bersedia. Itu yang Angah anggap benda ni terjadi. Kita sebenarnya boleh elakkan benda-benda ni dengan membuat persediaan lebih awal. Masa kita nak masuk tidur tu, seperti sunnahnya kita ambil wuduk apa semua. Dan bila kita ambil wuduk, maknanya kita dah basuh kaki, dah bersih. Kita ni badan kita dah bersih. Dan kita doa untuk menghindarkan diri kita daripada diganggu. Sebenarnya benda-benda ni memang dia akan datang mengacau kita, ataupun dia ada di sekitar kita. Jadi bila kita ni tak bersedia, bila kita ni sentiasa dalam keadaan kotor, maksudnya kita tak ada wuduk, kita bukan dalam keadaan suci, benda tu boleh datang. So pengajaran kat sini, sebelum kita masuk tidur, bersedialah dengan apa-apa yang perlu dibuat. Sepertinya wuduk, kita berdoa masa tidur. Masa tu kita mohon pertolongan daripada Allah untuk hindarkan daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus ni. Angah rasa cukuplah cerita seram pada malam ini. Cumanya kalau korang nak lagi cerita-cerita ataupun nak Angah ceritakan kisah-kisah korang letakkan di ruangan komen. Cerita yang apa yang korang alami. Mungkin juga kita boleh kongsikan kisah-kisah itu di dalam video Angah yang seterusnya. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk terus menyokong dan memberi semangat kepada Angah dengan menekan tombol subscribe tu, tekan tombol warna merah dan tekan tombol loceng sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.